Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi yang berbahagia ini tanggal 13 September 2022 bersamaan dengan 16 Safar 1444 Hijrah kita dipertemukan. Kita seperti biasa dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sama-sama berada di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, sama ada yang menyaksikan di rumah ataupun yang menyaksikan di mana-mana menerusi peranti di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang menyaksikan kita diberikan ketenangan, dilimpahkan rezeki dan kebaikan yang berpanjangan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi teruskan perbincangan kita seperti mana setiap hari ada topik-topik perbincangan, dan hari ini berkenaan dengan pengajian hadis tentang sedekah, bukan yang biasa-biasa tetapi sedekah yang berkualiti. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita datangkan khas untuk penonton semua. Sebelum saya terlupa, saya maklumkan awal kepada penonton-penonton, bagi yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 untuk buat panggilan, dan bagi mungkin yang nak bertanya di ruangan komen di Facebook rasmi kita, boleh pergi ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3, boleh tulis soalan anda di ruangan komen dan kita akan bacakan, kita ambil soalan-soalan anda, tapi pastikan soalan berkenaan dengan tema perbincangan kita dan mudah difahami. Kalau boleh satu penonton satu soalan, kita nak raikan banyak soalan pada hari ini untuk keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, topik perbincangan tentang hadis dari Abu Dzar yang mana tentang sedekah yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin itu boleh jadi tunjang perbincangan kita, dan bintang ilmuwan yang bakal bersama dengan kita pada pagi ini tak lain dan tak bukan, tidak asing dengan Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Datuk Dr. Zahazan Muhammad bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Doktor, biasanya orang sebut tentang kelebihan bersedekah, keutamaan sedekah, tapi pagi ni tajuk dia agak lari sedikit sudutnya ataupun dibawa kepada sudut pandang yang lain berkenaan dengan sedekah yang berkualiti. Maknanya sedekah yang baik, bermanfaat dan ada kesan-kesan yang baik di situ. Jadi mungkin ada mukadimah dari Doktor, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Azrin dan juga para penonton yang boleh Allah sekalian, penerbit dan ibu ayah muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Sebenarnya bila kita menyatakan tentang sedekah ni, dia datang dari perkataan sadaqa yasduqu. Dan salah satu sifat Nabi kita adalah siddiq, maknanya membenarkan. Maka kalangan para ulama, contohnya macam Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat, menjelaskan bahawa maksud sedekah ni datang dari perkataan salah satunya sidqun, iaitu benar. Benar macam mana? Orang yang melakukan sedekah ni adalah orang yang meyakini, yang membenarkan janji Allah SWT kepadanya. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan juga Muslim, dapat kita lihat sebagai contohnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi telah menyatakan bahawa 7 golongan yang akan mendapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, yang mana tiada naungan pada hari itu matahari berada sejengkal di atas kepala ataupun sebatu di atas kepala. Ada kalangan mereka ni tenggelami peluh sampai ke tahap buku lalinya, ada sampai lututnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai seluruh badannya, ya, menggambarkan panasnya pada hari itu. Tapi 7 golongan ni akan mendapat naungan di bawah arasy Allah SWT. Ya, saya bacakan satu persatu apa yang disebut di sini. Yang pertama, imamun adlun, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang besar dalam mentaati Allah SWT. Ya, yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, fi masajid, seorang yang hatinya sentiasa teringat masjid.
ya, rajin pergi ke masjid walau di mana saja tempat dia berada, pemandu teksi ke, pemandu lori ke, cikgu ke, siapa ke, sentiasa nampak masjid itu penting dalam hidup. Lagi rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang sahabat yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, maknanya berkasih sayang kerana Allah. Selain itu, wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang telah pun tergoda ataupun digoda oleh seorang perempuan yang cantik, lalu dia mengatakan kepada perempuan tersebut, wanita rupawan itu, sungguhnya aku takutkan Allah, aku tidak mahu melibatkan dia, aku melakukan maksiat apa saja sekalipun. Kemudian rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dalam keadaan menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tak mengetahui apa yang, tangan kiri tak mengetahui apa yang diinfakkan, dibelanjakan di tangan kanannya. Jadi ini adalah yang keenam. Dan yang ketujuh, sabda Nabi sallam, wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aina. Seorang yang menyati Allah waktu berseorangan diri, teringat dosa-dosanya, kelemahan-kelemahannya, keaibannya, maka mengalirlah air mata ketakutan. Dan satu yang digambarkan kat sini yang memberi pada kita penekanan topik kita adalah orang yang menafkahkan hartanya, bersedekah, membelanjakan hartanya, menginfak, gunakan apa sahaja ayat sekalipun yang menunjukkan kepada kualiti keikhlasan itu ada dalam diri sehingga menyebabkan di akhirat besok dijemput untuk duduk di bawah naungan arasy Allah SWT. Subhanallah. Baik. Itu tadi 7 golongan yang disebutkan oleh Al-Fadil Ustaz berkenaan dengan bagaimana mereka yang mendapat naungan arasy dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkait juga di situ berkenaan dengan manusia yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan yang betul dilihat bagi mereka yang membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepadanya nikmat, diberikan kepadanya harta, diberikan kepadanya kelebihan, tetapi siapa yang berani untuk mengeluarkan dan memberikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mensia-siakan dia dan akan diberikan sebaik-baik ganjaran. Yang penting adalah apa yang dikeluarkan itu bukan pada kuantiti tetapi pada kualiti sesuatu ibadat itu. Baik, kita nak terus ambil soalan dari sahabat kita di Facebook, dari Laila Dila Rosa. Kita lihat untuk soalan pembukaan perbincangan kita pada hari ini. Jadi katanya, Assalamualaikum. Apakah yang dimaksudkan sedekah berkualiti di dalam Islam? Adakah penghulu kepada sedekah ini terletak kepadanya ada pada hati, niat, tujuan, atau bagaimanakah Ustaz? Mohon Ustaz kongsikan ilmu. Terima kasih, dan terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa atas soalan yang diajukan. Tunjangnya di mana? Hati, tujuan, niat dan sebagainya. Silakan. Baik Dai dan juga yang bertanya. Laila Dila Rosa. Ya, nama mana ni, nama Perancis, Spanyol. Baik. Jadi muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian, antara huraian yang menarik dikemukakan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ia berkaitan dengan bagaimanakah sedekah itu patut kita salurkan. Jadi saya bacakan. Yang pertama, an yatlub al-atqiya al-mu'ridin an dunya al-mutajarridin li tijaratil akhirah. Apabila kita nak melakukan sedekah, maka berilah sedekah kita keutamaan dia kepada mereka yang merupakan orang-orang yang ikhlas, yang taat beribadah kepada Allah. Ya, golongan ini merupakan golongan yang paling utama untuk kita beri kepada mereka sedekah kita. Yang kedua, kalau disebut di sini, yakuna min ahli ilmi khassatan fa inna zalika i'anatun lahu 'ala ilmi. Bahawa kita berikan sedekah kita yang kedua kepada golongan yang merupakan ahli ilmu, penuntut ilmu, murid-murid yang belajar. Sebagai contohnya, tak kisahlah belajar kuliah apa sekalipun, kuliah syariah ke, engineering ke, medicine ke, apa sahaja, tetapi yang diberi keutamaan ini adalah kepada mereka yang belajar bidang agama. Seperti mana dilakukan oleh seorang tabi'i yang terkemuka, tabi'i yang terkemuka, namanya Abdullah bin Mubarak. Merupakan seorang saudagar yang kaya, yang menghimpunkan kekayaan keuangannya, kebendaannya, juga kekayaan seluruh akhlaknya dan juga ibadahnya, waraknya. Nama beliau ni itu Abdullah bin Mubarak. Beliau ni disebut sebagai contohnya kitab Syiar Alamin Nubala oleh Imam Zahabi. Abdullah bin Mubarak ni telah pun menginfakkan untuk ulama-ulama besar pada zamannya seperti Imam Malik, Muhammad bin Ulayya, Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, dengan limpahan harta yang banyak.
Bertujuan apa tuan-tuan? Bertujuan untuk supaya para ulama ni tidak disibukkan dengan pencarian keduniaan. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata kepada ulama-ulama yang hebat dan terkemuka, ahli hadis, ahli fiqh dan sebagainya ni, ambillah wang ini tuan guru, saya telah sediakan untuk tuan guru, anda tak cukup datang jumpa lagi. Dan kiraan pada masa itu tuan-tuan, kata Imam Al-Bahri Al-Kattani, apa yang dilimpahkan oleh Abdullah bin Mubarak ni kepada ulama-ulama semasa dengannya, bagi membolehkan mereka maknanya memberi penumpuan kepada penyampaian ilmu ni tadi, jumlah kita pada ini jumlah besar tuan-tuan. Ya, seumpama macam RM50,000 kita pada hari ini. Berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ambillah wang ini, anda tak cukup beritahu saya, gunakanlah dia untuk tujuan kehidupan tuan, maka tuan tak perlu kerja. Jadi ini kata Imam Ghazali merupakan infak yang kedua besar nilai di sisi Allah SWT di sudut kategorinya. Yang ketiga, kata beliau, an yakuna sadiqan fi taqwa wa ilmihi bitauhid wa tauhidihi, annahu idza akhadha al-ata' hamidallah azza wa jal wa syakarahu wa ra'a an-ni'mata minhu wa lam yanzur ila wasiyatin fa hadha huwa ashkarul ibad. Kata Imam Ghazali, kalau kita nak bagi bantuan, berilah bantuan sedekah ini kepada orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah SWT. Dan tampak dari sudut kehidupannya, refleksi kepada anugerah yang kita berikan itu, membantu dia untuk melakukan ketaatan lebih-lebih lagi kepada Allah SWT. Ya, sebagai contohnya, kita melihat ada mu'alaf masuk Islam, mungkin suasana kerja yang tak menentu, ya, tak ada kelulusan dan sebagainya, maka seseorang daripada orang Islam ni telah bagi infak kepadanya. Begini, saudara nampaknya susah nak cari kerja, ambil wang ini, duduk kat masjid, azan sebagai contohnya, tiba waktu azan, bila tak ada apa-apa kerja, buat, bersihkan sejadah ke, bersihkan apa-apa yang berkenaan ke, bersihkan bilik air ke, jangan bimbang. Dari sudut keuangan, gaji saya sediakan. Maka kita pun sebagai contohnya, orang ni pun dilihat bertambah dekat dia dengan Allah SWT, tanpa fokus dia kepada Allah, maka ini adalah orang yang patut diberi keutamaan tuan-tuan dimuliakan sekalian. Lagi kualiti ibadah yang kita lakukan itu bernilai di sisi Allah SWT. Idza kana yaf'aluhu mustatiran makhfiyan hajatahu la yukthir al-bath wa syakwa, bahawa kita melakukan perkara-perkara ketaatan ni, lakukan dia dalam keadaan ikhlas kepada Allah, iaitu janganlah ditonjol-tonjolkan, jangan dinampak-nampakkan. Walaupun Allah mengatakan in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu menampakkan sedekah kamu itu baik, tetapi kalau kamu sembunyikan itu lebih utama. Itu yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Dan saya nak terangkan ini, kata Imam Ghazali lagi, orang yang kita beri bantuan ini, orang yang yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang kita nak bantu ni, orang yang nampak pada zahirnya memang dalam keadaan kecukupan, tapi bila kita meneliti, kita tahu sebenarnya orang ni dalam keadaan sukar, susah hidupnya. Macam mana nak duduk kat Kuala Lumpur kalau gaji ni 2,000, anak pula 6 orang, 7 orang, 8 orang. Tentulah kita ni akan terfikir kan, sian orang ni macam mana dia survive tapi tak pernah minta naik motor pergi kerja dengan jujur, amanah. Maka dalam hati kita patut ada perasaan orang ni merupakan orang yang afif. Afif ni apa dia tuan-tuan? Orang yang jaga dirinya, kehormatan dirinya, tak minta-minta. Antara doa yang Nabi anjurkan kita untuk amalkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu hidayah, ketakwaan, afif. Afaf ni maknanya mulia diri, tak minta-minta kepada orang. Jadi orang seperti ini yang patut kita beri keutamaan untuk dibantu, kata Al-Imam Al-Ghazali, ya. Dan yang kelima, an yakuna ma'ilan aw mahbusan bimarad aw bisabab min asbab. Orang yang kita nak bantu ni orang yang dalam keadaan dia memang dalam keadaan susah, keluarganya ramai, dia pula sakit, sebagai contohnya. Jadi inilah yang Allah Taala menyatakan al-fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Jadi orang yang berada dalam keadaan terkurung ataupun apa dia, mahbus ni, yang tak dapat nak, ialah orang dalam keadaan sukar, yang keadaan hidupnya terkurung, ataupun memang dia berada dalam perhitungan kita sebagai orang yang sangat memerlukan, maka inilah di antara golongan yang perlu kita beri bantuan, keutamaan untuk mereka. Subhanallah. Baik, itu 5 golongan sebentar tadi. Dan kita juga ada soalan di talian dari sahabat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azrin dan Datuk. Siapa di sana? Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail. Begini saya nak tanya Datuk. Silakan. Apakah cara bagi seorang isteri ingin bersedekah
sedangkan mereka ini terdiri daripada suri rumah sebelah masa, tidak mempunyai pendapatan. Tapi mereka juga inginkan mendapat ganjaran pahala sedekah berkualiti. Itu soalan saya begini, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail. Soalannya ringkas, pendek saja soalannya, tetapi membawa makna yang cukup besar di sebalik pertanyaan tersebut. Bagaimana seorang isteri wanita ingin bersedekah juga mendapatkan pahala ganjaran sedekah yang berkualiti, sedangkan mereka tidak mempunyai pendapatan, katanya suri rumah sepenuh masa. Jadi mungkin ada jawapan dari Al-Fadhil Datuk. Silakan. Encik Ismail dan para penonton yang mulia sekalian. Dalam Islam, kalau kita perhatikan, perkara ini bergantung pada keadaan. Ya, hukum dalam Islam ini bergantung kepada keadaan. Kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi haram, ya, dan kadang-kadang dia jadi wajib. Jadi berpandukan kepada hadis-hadis yang menerangkan tentang soalan ini. Contohnya soalan hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW telah bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin, kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasabat wa lil khazini mithlu dhalika la yanqusu ba'dhum ajru ba'dhin syai'a." Bila seseorang perempuan itu menafkahkan hartanya ataupun wang simpanannya daripada pemberian suaminya dalam keadaan tidak memberikan kemudaratan kepada simpanan mereka ataupun kehidupan mereka, maka bagi perempuan ini pahala di sisi Allah Taala, dan bagi suaminya pun pahala di sisi Allah SWT. Ya, dan bagi siapa yang melakukan buatan itu, besar ganjarannya di sisi Allah SWT. La yanqus ba'dhum ajru ba'dhin syai'a, maka tidak akan dikurangkan oleh Allah pahala sedikit pun. Ini dengan syarat bila seseorang wanita itu memberikan bantuan dalam keadaan tidak menjejaskan perbelanjaan rumah tangga mereka. Ya, kemudian dalam hadis lain, la tunfiq al-mar'atu syai'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha. Qila ya Rasulullah wala ta'am, qala dhalika afdalu amwalina. Dalam satu hadis yang lain, Nabi telah melarang perempuan, seorang wanita, seorang isteri daripada memberikan nafkah, membelanjakan harta suaminya melainkan dengan izin suaminya. Lalu para sahabat tanya Rasulullah, walaupun makanan pun minta izin juga? Nabi jawab, ya, walaupun makanan, kerana makanan itu seutama-utama harta sebenarnya. Jadi dalam hadis-hadis yang dikemukakan ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, para ulama mentaufikkan di antara dua perkara tadi. Yang pertama, dalam keadaan memang keluarga itu senang, suami itu berpendapatan tinggi, barangkali milioner, ya, dan beri kepada isterinya jumlah pendapatan yang memang dia bagi pun dia pun tak tanya, ahlan wa sahlan wa jalan. Abang dah bagi duit, pandai-pandailah kau gunakan. Kau nak sedekah adik-adik kau ke, kau nak buat bini ke, kau nak bantu masjid ke, kau nak apa-apa terpulang. Kerana abang dah bagi, terserah, dah sempurna pemilikan, pemindahan hak milik itu. Tapi dalam keadaan lain, kadang-kadang suami ini bagi kepada isteri dengan harapan isteri itu simpan. Kerana ada keadaan yang tak menentu. Walaupun orang berniaga, ada suasana waktu sukar-sukar, terpaksa, mananya contohnya pergi, apa istilahnya, pergi jual, pergi gadai barang perhiasan pun berlaku kadang-kadang waktu sukar. Maka kedua keadaan ini perlu pertimbangan yang waras, iaitu dalam keadaan kalau senang maka tidak ada masalah, tetapi waktu sukar dan isteri pun adalah orang yang bijak, hendaklah mengambil kira perkara-perkara sedemikian supaya kehidupan mereka tidak berada dalam kesukaran satu masa nanti. InsyaAllah. Baik, itu jawapan ya bagi seorang isteri yang juga ingin bersedekah tetapi tidak ada pendapatan tetap, katanya. Baik, banyak lagi kita nak bicarakan selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita bertemu kembali setelah kita berehat seketika untuk meneruskan perbincangan kita tentang sedekah
yang berkualiti. Kata orang, bila mana kita ini susah sempit kehidupan, maka bersedekahlah. Pada ketika itu mungkin akan diluaskan rezeki kita. Ada pula yang kata, waktu saya sempit, waktu saya tak ada apa, nak sedekah apa katanya. Mungkin ada yang beranggapan sedekah mengeluarkan sesuatu ataupun membantu ini hanya sekadar dengan keuangan, padahal ianya luas skopnya. Salah satunya adalah dengan keuangan, tetapi ada juga perkara-perkara lain seperti mana bantuan, pertolongan, perkhidmatan, mungkin juga selain daripada duit, makanan, pakaian dan sebagainya. Itu juga boleh kita terapkan untuk info tambahan pada hari ini berkenaan dengan sedekah yang berkualiti. Baik, jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal. Katanya, Assalamualaikum. Di waktu bila yang dikatakan sedekah yang berkualiti? Adakah waktu subuh, hari Jumaat, atau bersedekahlah tanpa mengira waktu-waktu tertentu? Dan soalan yang kedua, berkualitikah sedekah seseorang itu di mana lampaunya bila mana dia sering mengungkit-ungkit segala jenis bantuan dan pertolongan yang mana dirinya rasa tidak dihargai apabila orang yang dibantu itu sudah berjaya dan berubah corak kehidupannya serta melupakan dia sudah banyak membantu suatu ketika dahulu. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih kepada sahabat kita Al-Shal untuk dua soalan yang diberikan pada hari ini. Yang pertama berkenaan dengan waktu bersedekah yang berkualiti, dan yang kedua kita mengungkit balik setelah orang yang kita bantu itu sudah pun berubah corak kehidupannya. Jadi silakan Al-Fadhil Datuk. Bilakah waktu yang paling baik untuk bersedekah? Sebenarnya waktu baik bersedekah ni setiap hari. Kerana dalam hadis mengatakan ma min yaumin tatlu'u fi syamsun illa hunaka malakani. Tidak pernah terbit satu hari pun dalam hidup kita melainkan ada dua malaikat yang akan berdoa kepada Allah yang mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Dalam hadis Muslim Nabi telah bersabda bahawa tiada satu hari pun melainkan ada dua malaikat yang menyeru mengatakan, wahai Tuhan, berilah mereka yang mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya untukmu, beri mereka ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtu min khairin fahuwa yukhlifuh. Ya. Yang kedua malaikat ni, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kepada orang yang kedekut ini hartanya kehancuran, kemusnahan. Lagi hadis lain kita dapat lihat Nabi bersabda, tasaddaq wa anta sahihun syahihun. Ya, takhaful faqra wa ta'mul ghina. Kamu hendaklah bersedekah dalam keadaan kamu sihat. Kamu mengharapkan pada waktu itu harta kamu bertambah. Kamu mengharapkan macam-macam dalam hidup kamu. Tengok orang pergi melancong, kamu pun nak pergi melancong. Kamu sibuk pada masa itu dengan keduniaan. Maka waktu itulah kualiti sedekah kita paling tinggi. Ya, jangan pada waktu kamu sakit dan kamu tahu akan mati, maka kamu mula mengatakan ini untuk si fulan, itu untuk si fulan. Maka pada waktu itu memanglah si fulan semua dah ada bahagian ketentuan dalam faraid yang Allah tentukan, yang Nabi SAW jelaskan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, janganlah kita maknanya ialah baguslah kalau kita bangun pagi seperti kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar ni Nabi bertanya pada pagi ni, siapa berpuasa? Beliaulah orangnya. Siapa menziarahi pesakit? Beliaulah orangnya. Siapa yang bersedekah? Abu Bakar juga orangnya. Maka Nabi telah bersabda bahawa tidak berhimpun semua perkara ini kepada seseorang melainkan dia ni memang ahli syurga. Jadi memanglah disebutkan pada waktu itu waktu pagi, tapi tidaklah bermakna waktu-waktu lain tiada nilai di sisi Allah SWT. Sedekah dalam keadaan kita tamakkan harta, kita nakkan harta, maka waktu itu kualitinya sangat tinggi di sisi Allah SWT. Subhanallah. Yang kedua berkaitan dengan mengungkit-ungkit. Ya, kerana Allah menyatakan thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Orang yang memberikan hartanya, Allah umpamakan macam satu batu yang licin, letak tanah di atasnya, bila kena hujan dia turun, tak melekat sikit pun. Maka inilah dia kedudukan orang yang menyebut-nyebut. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Mannan. Ya, Mannan nama Allah. Ya Hanan, Ya Mannan. Ya, Allah layak mengungkit-ungkit pemberiannya kerana dia merupakan pencipta. Kita ni makhluknya, kita hamba dia. Tapi sesama manusia kita tidak berhak untuk mengungkit-ungkit. Kerana mengungkit-ungkit ni adalah haram, ya, dan disebut dalam hadis bahawa dia merupakan perkara dibenci oleh Allah SWT. Bahkan orang yang mungkin-mungkin ni pun mendapat anak daripada Allah SWT, seolah-olah dia menafikan yang beri rahmat, berkat, anugerah itu Allah. Dia merasakan dia yang menyediakan semua itu, dia yang beri semua itu. Kalau tak ada dia tak jadi perkara ini semua. Jadi ini adalah sikap yang rugi
yang menyebabkan pahala sedekah kita luput di sisi Allah Taala. Nanti kita tengok perkara-perkara yang akan menyebabkan luputnya pahala sedekah yang kita lakukan. Ya zanbillah, na'udzubillah min zalik. Gugurnya pahala sedekah itu kita akan kongsikan sebentar lagi. Baik, sila penonton, mungkin anda di rumah biasa mendengar tentang satu ayat, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Ini biasa kita dengar, maknanya adalah kita memandang ataupun melihat kepada orang yang di luar rumah kita itu bantuannya lebih diberikan, tetapi yang berdekatan dengan kita, yang berada di dalam rumah, itu yang kita lupakan. Dan kita ada persoalan juga dikaitkan dengan sedekah bagi mereka yang membantu orang di luar rumah tetapi lupa bagi golongan yang dekat dengan dia, ahli keluarga, adik-beradik, kaum kerabat, itu dilupakan. Tapi persoalan itu mungkin kita akan bawa selepas daripada kita menjawab persoalan di talian ini. Kita jawab dahulu di talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai Azrin dan Datuk Dr. Jahazan Muhammad. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekanbahan. Assalamualaikum Datuk dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Tuan Umar, silakan soalannya. Alhamdulillah. Sihat hari ini, alhamdulillah. Baju corona hari ini orangnya lah. Terima kasih. Jadi soalan saya begini Datuk. Datuk, kita sedia maklum sedekah. Sedekah ni semua orang tahu Datuk. Dan jarang orang yang tak tahu apa maksud sedekah ni. Jadi soalan saya Datuk, kadang-kadang ni Datuk ada segelintir masyarakat kita ni menganggap bila orang tu kaya raya baru boleh sedekah. Kerana dia dah kaya, dia boleh bantu orang miskin, golongan asnaf. Soalan saya, apakah bentuk sedekah itu hanya wang ringgit sahajakah yang berkualiti, ataupun ada lagi option-option atau pilihan-pilihan lain yang boleh kita bersedekah dan mempunyai kualiti juga sedekah kita tu, bukanlah hanya wang ringgit semata-mata. Contohnya Datuk kadang-kadang hari jemaah tabung lalu kita senyum, kenapa tak ubah duit? Senyum pun sedekah juga. Jadi bolehkah kita apakah benda-benda lain sedari wang ringgit ini boleh kita sedekah sebagai sedekah kita yang berkualiti, ataupun ada pilihan lain terbaik untuk kita selain daripada wang ringgit untuk kita bersedekah Datuk? Itu soalan saya Datuk dan Dai. Terima kasih banyak Datuk dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. Kata Tuan Omar sebentar tadi, tunggu kaya baru nak bersedekah, kerana dia memikirkan harta itulah dia kata sumber utama untuk bersedekah. Rupa-rupanya katanya ada lagi, bak kata Tuan Omar sebentar tadi, option katanya, pilihan-pilihan lain katanya untuk mendapatkan sedekah yang berkualiti selain daripada harta. Silakan Datuk. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dai dan juga Encik Omar yang rajin menelpon kita Ya. Jadi sebenarnya sedekah ni ada banyak peluang, banyak pintu, banyak ruang. Antara yang saya nak bacakan hadis, ala kulli muslimin sadaqatun faqalu ya nabi Allah fama lam yajid qala ya'malu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qalu fa illam yajid qala yu'inu dhal hajatil marhuf qalu fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik an syarri fa innaha lahu sadaqah. Wahai nabi Allah, setiap orang itu bersedekah wahai Rasulullah. Tapi orang miskin macam mana cerita dia? Tanya para sahabat. Ini telah ditanya lebih 1400 tahun lalu Maka Nabi telah bersabda, kalau kamu tak punya apa-apa untuk bersedekah dan untuk pemberian mata wang, harta, maka bekerjalah bersungguh-sungguh. Kemudian kerja yang kamu lakukan itu, kat pejabat jangan mengular. Mengular orang dipanggil. Ada orang panggil mengulat, ada panggil mengular. Perkataan-perkataan negatif macam ni pagi-pagi tak elok sebut dah jangan culas. Kita pancing pukul 8, lepas tu raib, hilang raib, entah ke mana pergi pukul 10, 11 baru masuk. Ini semua adalah satu sikap yang menampakkan kita dah letak sedekah di sudut keuangan. Betul. Kemudian kita pula culas di sudut masa. Kita memang berdosa di sisi Allah, kita melakukan perkara haram kerana kita menipu sebenarnya. Yang kita tipu diri kita sendiri Kemudian Nabi SAW telah pun bersabda lagi, membantu orang yang memerlukan. Kemudian apa lagi? Hendaklah dia beramal dengan perkara yang makruf dan mencegah perkara-perkara mungkar dan mengelakkan dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Itu juga merupakan sedekah. Lagi, kullu nafsin kutiba alaihi as-sadaqah kulla yawmin tala'at fihi syamsu famin zalika an ya'dil bainal ithnani sadaqah wa an yu'ina ar-rajul ala dabbati fayahmiluhu 'alayha sadaqah wa yarfa'u mata'ahu 'alayha sadaqah wa yumitu al-adha ni tariq sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa kullu khutwatin yamshi ila salati sadaqatun. Tengok Nabi telah pun memberikan satu listing lagi tentang luasnya sedekah. Setiap hari, setiap kita melakukan sedekah sebenarnya, kalau kita sedar ini peluang-peluangnya. Yang pertama, kamu menyelesaikan persisian berlaku di antara dua orang.
Yang kedua, kamu melihat orang sukar untuk mengangkat barangnya masuk ke dalam kenderaannya, ke atas keretanya, ke atas tunggangannya, bantu. Itu juga sedekah. Dan kemudian kamu wa yumitul adha ni tariq. Kamu membuang satu benda yang menyakiti di jalan. Ya, kita kalau tak boleh nak buat demikian, kan tengah-tengah highway nampak sebagai contohnya binatang, kucing sebagainya dilanggar, mati, bangkai, kita tak perlu berhentilah tuan-tuan. Berhenti nanti jam habis sampai ke Seremban semua jam. Ya, kita nak buat benda ni kadang biarlah cari ridha Allah, bukannya nak cari populariti, famous sebagainya. Kadang-kadang kita peliklah masyarakat yang setengahnya. Jadi buang satu benda yang menyakiti di jalan. Kalau tak boleh, kita tak boleh nak alihkan batu ke kayu ke ataupun apa-apa bangkai binatang yang mati di tengah jalan ke, jangan buang sampah merata-rata tuan-tuan. Ya, ini Nabi telah sebut bila tuan-tuan 1400 tahun lalu. Kalau ini diamalkan oleh orang terdahulu, tak adalah sungai kita kotor, tersumbat, dicemari dengan najis dan sebagainya, ya. Kemudian wal kalimatu thayyibah sadaqah. Berkata yang baik-baik juga merupakan sedekah. Wa kullu khutwatin yamshi ila salati sadaqah. Dan juga langkah kamu pergi ke masjid, ke surau juga merupakan sedekah di sisi Allah Taala. Dan ada banyak lagi hadis yang nak sebut selepas ni, supaya kita dapat lihat paradigma, skala, ya, spektrum sedekah yang patut kita fahami dengan sebaik-baiknya. Sebab tu biasa kita katakan sedekah ini dia ada pelbagai sudut dan banyak sebenarnya benda yang berkaitan dengan sedekah, tapi kita sahaja yang kecilkan skop perbincangan kita hanya letak hanya sekadar pada keuangan semata-mata. Sudah penonton, sekali lagi berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru yang terus setia bersama dengan kita. Walaupun hari ini banyak perkara yang ingin dilaksanakan, tetapi tetap dahulu mengambil peluang untuk mengambil keberkatan berada di dalam majlis ilmu untuk mendengar perkongsian-perkongsian sebagai bekalan awal ataupun sarapan pagi pada hari ini, ya. Yang mana sebelum memulakan kehidupan, ambil dahulu ilmu sebagai titipan untuk perjalanan. Baik, okey. Kalau tadi saya ada sebut berkenaan dengan bagaimana kadang-kadang ada di antara kita yang membantu orang di luar daripada keluarga kita, bagus dan sangat-sangat cantik amalan itu, tetapi mungkin dia terlupa berkenaan dengan keutamaan siapa di dalam orang kata apa, ranking ataupun keutamaan itu, siapa yang patut didahulukan dan bagaimana untuk melihat keadaan situasi itu. Jadi kita nak kaitkan juga dengan persoalan dari sahabat kita di Facebook, dari Ramlah Yahaya. Saya bacakan soalannya. Katanya, Assalamualaikum, mohon penerangan dari Ustaz, apakah berbeza kualiti sedekah yang diberikan oleh seseorang terhadap suami atau isteri dan anak-anaknya, adik-beradiknya dan anak-anak yatim serta orang miskin yang memerlukan, dan juga kepada pertubuhan masyarakat dan lain-lain? Kalau berbeza, mengapakah wujud perbezaan tersebut? Terima kasih Ustaz dan terima kasih sahabat kita Ramlah Yahaya atas soalan yang diajukan. Silakan Ustaz, berkenaan dengan keutamaan orang yang patut disedekahkan. Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kalau kita lihat dalam bab sedekah ni, keutamaan adalah yang wajib lah, iaitu dalam hadis mengajar kepada kita bahawa yang penting untuk bagi sedekah ni adalah keluarga kita sendiri, dan dimulakan dengan isteri kita sendiri sebenarnya. Ni ramai orang yang kalau di luar masya-Allah dia punya pemurahnya luar biasa sekali, tapi dengan isinya punya kedekut, ya Allah ya Karim, dahsyatnya orang seperti ini. Okay, jadi kita kena ingat bahawa keutamaan sedekah itu antaranya seperti yang kita semua faham, berinfak di jalan Allah SWT, itu keutamaan. Betul. Ya, dan kemudian kalau kita lihat adalah keluarga kita, isteri kita, mulakan dengan yang itu. Dan kemudian keluarga kita, sadaqatun wasilatun, dalam hadis mengatakan demikian. Ini adalah yang wajib kita ambil perhatian. Bahkan pada awal surah Nisa pun Allah mengingatkan bahawa doa kita hanya dimakbulkan bila kita jaga silaturahim. Dan di antara tanggungan yang perlu kita fahami dalam silaturahim itu, tanggungjawabnya adalah
memberi infak kepada keluarga kita sebagai contohnya, fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hendaklah kau minta kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan juga minta kepadanya, dan juga dengan menjalin silaturahim. Kata para ulama, syarat penerimaan doa kita sebenarnya di sisi Allah salah satu daripadanya kerana menjaga silaturahim. Betul. Kemudian barulah datang bantuan yang kita hulurkan di tempat-tempat yang lain. Tidak menafikan besarnya pahala kepada organisasi-organisasi tertentu dan sebagainya. Tapi cantiknya Islam ni, Da'i Azrin dan para penonton sekalian, sebenarnya orang berniaga ni diwajibkan zakat, bukan? Ya. Bahkan zakat pendapatan pun digalakkan untuk kita keluarkan. Betul. Maka zakat ni dikumpulkan dan jadi Baitul Mal sebagai contohnya, ataupun Darul Zakah ke yang menguruskan zakat ni. Mereka mempunyai kaedah untuk penilaian golongan yang layak, mengikut kepada list yang ditentukan, syarat-syarat yang ditentukan. Maka pihak inilah yang mencari golongan yang memerlukan untuk disalurkan bantuan. Ya. Adapun kita ni, menurut pendapat, kalau kita lihat pandangan para ulama dalam hukum fiqh, maka tidaklah wajib untuk membantu apa-apa organisasi yang ada di luar sana, kerana zakat telah kita bayarkan. Betul. Cuma ia merupakan satu sunat yang digalakkan untuk kita bantu. Kalau tak bantu pun tidak mengapa, kerana ada pusat zakat ataupun dana orang Islam yang bertanggungjawab untuk membantu perkara ini. Dan di situ mereka mempunyai kaedah bagaimana untuk penilaian, kelayakan dan sebagainya. Kita persendirian mungkin tidak mampu menjalankan perkara itu. Ya, ada satu pengalaman lah tuan-tuan ni. Pengalaman ni diceritakan oleh seorang sahabat bahawa dia mendapat surat permintaan bantuan belajar. Maka hamba Allah ni pun mendengar baca surat yang dikemukakan oleh pihak pelajar itu, nampak macam cerita sedih lah. Jadi cerita betul-betul berlaku tuan-tuan. Maka pemilik syarikat ni pun tengok ada nombor telefon, menceritakan bahawa ayahnya ditimpa penyakit yang kronik. Maka majikan ini pun merasakan kalau nak bantu, berapa nak bantu ya. Memanglah saya telah bayar zakat, kata majikan ni, tapi kalau kes macam ni, dia belajar jauh luar negara, ayahnya sakit, kesian ya. Maka majikan ni pun ambil peluang untuk menghubungi pihak keluarga yang diberikan nombor telefon. Dan nombor telefon itu menyahut, maknanya diangkat lah. Tuan-tuan, tiba-tiba bila diangkat, rupa-rupanya ayah itu tidak tahu menahu apa yang anak dia lakukan. Memang anak dia belajar cemerlang luar negara, ada beasiswa lagi, tapi anak tu sengaja kerana nak wang lebih, dia buat cerita palsu bahawa ayah ni sakit. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dan ayah ni pun terkejut, adakah anak saya buat saya macam ni? Tolong tuan jangan layan. Terus matikan telefon. Menjelang Ramadan tahun hadapan tu datang lagi surat yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. La ilaha illallah. Maksudnya agaknya dia hantar banyak-banyak, mana yang dia dapat dia ambil. Ini merupakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Sedangkan beasiswa telah disediakan oleh pihak orang yang belajar cemerlang ni, ada beasiswanya. Macam-macam badan kerajaan, organisasi yang menyalurkan bantuan pun tidak cukup juga. Maka tuan-tuan, ini satu teguranlah kepada kita semua. Ya, bukan sahaja yang buat perkara demikian hukumnya haram, menipu. Bahkan kita yang menghulurkan bantuan pun, kalau kita terus hulurkan bantuan dalam keadaan tidak memeriksa sampai bila keadaan ini berlaku, sehingga memberikan peluang kepada orang lain untuk mengambil kesempatan di atas kelengahan dan juga kealpaan kita dalam bab minta ni. Kadang-kadang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ada satu pusat zakat dihubungi, orang ini bertanya, kenapa tak bantu untuk masuk viral lah pihak sekian ini, kehidupannya teruk dan sebagainya. Pihak zakat mengatakan, kami telah pergi ke rumahnya mewah, dan kami dapati kereta ada, segala-galanya ada. Dia buat video-video yang menampakkan benda-benda yang syahdu, menyedihkan. Tuan-tuan, perkara sedemikian, kita umat Islam ni kena prihatinlah tuan-tuan. Ya, kena amar ma'ruf nahi mungkar, supaya perkara-perkara mungkar seperti ini tidak berlaku. Nanti dilabel pula kepada orang yang tidak bantu, tidak prihatin, tidak apa dan sebagainya. Kita yang bekerja ni, kemampuan kita terhad. Betul. Yang menjalankan tanggungjawab inilah organisasi seperti zakat dan sebagainya. Mereka menjalankan peranan dengan penuh kesungguhan. Tetapi pihak-pihak yang sedemikian mengambil kesempatan di atas kealpaan orang lain sebenarnya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya perkara sedemikian dapat diberhentikan, dan jadilah orang Islam ni orang yang produktif, bukan tangan yang di bawah asyik minta-minta saja. Betul. Nak membantu, tengok ada pula yang jenis menipu dalam meminta pula ya Ustaz ya. Itu pun satu benda juga yang patut kita perhatikan di situ, di dalam konsep sedekah yang berkualiti ini. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Azrin, Kak Yat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Yat, silakan soalan Kak Yat.
Terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Iyat nak minta pendapat Ustaz sebab Kak Iyat pernah dengar satu kuliah. Dia kata kita sebenarnya kalau kita bersedekah, tadi Ustaz dah sebut tentang mengungkit, tapi Kak Iyat dengar dia orang kata Ustaz kata kalau kita bersedekah, kita jangan ingat langsung tentang sedekah atau sumbangan yang kita bagi tu. Maknanya bila kita sedekah, kita jangan ingat-ingat lagi. Dan lagi satu Kak Iyat nak tanya pendapat Ustaz, apakah pandangan Islam tentang orang yang benar-benar memerlukan tapi dia tidak meminta-minta Ustaz? Sampai kita sendiri yang bertanya, adakah dia perlukan bantuan tapi dia sebenarnya dia perlukan tapi dia tak pernah meminta Ustaz. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak Iyat. Wow, dalam soalan tu dia ada satu konsep yang sangat-sangat hebat. Bila mana dah buat baik, lupakan kebaikan tersebut. Jangan diingat-ingat lagi sebab takut bila mana diingat diukit kembali. Jadi silakan Afnil tu untuk dua pencerahan soalan tadi. Silakan. Ya, yang pertama tadi telah kita bentangkan dalam hadis yang mana Nabi SAW telah menyatakan 7 golongan, salah satu daripadanya warajulun, bagaimana Nabi menyatakan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminuh. Orang yang bersedekah ini, dia sedekah dia pun tidak ingat dan dia tidak menyebut-nyebut, dia pun tidak ambil tahu. Dalam keadaan dia berikan itu sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, yang menunjukkan kepada kesungguhannya melakukan ibadah itu, sedekah itu penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Sebenarnya dalam kaitan ini kata Imam Suyuti dalam kitab Targhib wa Tarhib, galakan untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu kata-kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sayyidina Umar ni berkata dengan pencerahan daripada Nabi lah. Hadis ini mauquf, tapi mauqufnya kata-kata Sayyidina Umar ni tentulah dia pernah dengar daripada Nabi SAW, bahawa dia berkata ibadah-ibadah kita ni akan tubahi yaumul qiyamah. Tubahi makna masing-masing, apa istilahnya, dia bertarung satu sama lain di akhirat, menonjolkan diri masing-masing. Tetapi yang akan menonjol sekali adalah sedekah. Kerana itu kalau kita baca pada hujung surah Al-Munafiqun, Allah mencela sifat orang munafik yang tidak mahu mengeluarkan apa-apa. La tunfiqu ala ma inda Rasulullah hatta yanfaddu. Jangan bagi apa-apa pada Nabi. Kan Allah tu kaya, buat apa berbagi pada Nabi? Allah tu kaya, Allah boleh bagi Nabi. Kata orang munafik kepada orang-orang Islam, mempengaruhi mereka, menggoda mereka, memujuk mereka jangan sedekah. Lalu Allah sebut di hujung sekali, bila mati fa asaddaq wa akum minas salihin. Semua orang mati itu akan menyesal. Walaupun dia masuk syurga sekalipun dia menyesal kerana melihat ada orang lain yang lebih tinggi daripadanya. Ya, dia rasa, ya Allah, kalau aku sembahyang 2 rakaat, aku tidak abaikan sembahyang sunat 2 rakaat, aku tak. Tapi yang paling nampak sekali di akhirat adalah sedekah. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Semua orang yang mati itu nampak pahala sedekah, mereka berfikir, ya Allah, ya Tuhan, kenapalah aku kedekut sangat hari Jumaat itu, senyumnya nampak tabung, senyum tu sedekah juga, dikatakan tadi Encik Umar. Kenapa? Kerana tak usaha. Sebenarnya tuan-tuan, sekupang ya, sebenarnya kalau kita bagi sedekah ni bukan dikira pada banyaknya. Nabi pernah menyatakan sabaka dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham melepasi pahala 10 dirham, 100 dirham. Kenapa wahai Rasulullah? Kerana orang ni dalam kociknya cuma punya 2. Diberi 1, tinggal 1. 50% diberikan. Yang 1 tadi yang punya beribu-ribu, mungkin diberi 1 tu 1% saja ataupun 1/10 saja. Maka tuan-tuan, bukan pada banyaknya, ya, tapi pada kualiti keikhlasan, kesungguhan dalam kita melakukan infak, belanja, sedekah ni tadi. Betul, macam kita sebutkan di awal tadi, memandang itu kebaikan kepada sedekah tersebut bukan pada kuantiti banyaknya bersedekah, tetapi kepada kualiti sedekah tersebut. Sebab itu tajuk perbincangan kita tentang sedekah yang berkualiti. Jadi sidang penonton, berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, bertahu jangan keliru. Baik, sidang penonton, kembali bertemu. Mungkin kita biasa bertemu dengan insan ataupun seorang manusia yang jenis dia ni, dia susah. Dia ni kalau tengok pada kehidupannya memerlukan kepada bantuan. Tetapi dia ni jenis apa tahu? Jenis cekal, tabah. Orang bagi macam mana pun dia tak nak ambil, dan bila mana dia susah macam mana pun dia tidak meminta-minta. Jadi, adakah betul situasi orang ini yang
dia susah macam mana pun dia tetap tak meminta, orang bagi macam mana pun dia tetap tak nak ambil. Adakah betul konsep ini, ataupun ada yang lebih baik daripadanya, ataupun itu adalah yang terbaik? Jadi jom kita tanya kepada Al-Fadhil Datuk untuk dapatkan pencerahannya bagi menjawab soalan kedua Kak Yat sebentar tadi. Silakan Datuk. Seorang sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau ni bersahabat dengan Nabi sebelum daripada Nabi diutuskan. Punya persahabatan baik dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun hidayah Allah Taala kepadanya sampai selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Lama selepas itu, sampai pembukaan kota Mekah barulah dimasuk Islam. Jadi Hakim bin Hizam ni, oleh kerana banyaklah kisah tentangnya dalam pembukaan ketika berlakunya perangan Hunain, maka Nabi telah beri kepadanya harta yang sangat banyak. Dia beri 100 ekor unta, diminta lagi 100, minta lagi 100. Akhirnya Nabi SAW telah pun bersabda kepadanya, sungguhnya harta itu hulwatun khadiratun, harta itu sangat nikmat. Faman akhazaha bi sakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhazaha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Nabi telah bersabda bahawa harta ni adalah satu benda yang sangat menggiurkan. Kalau kamu ambil dia dengan tujuan untuk memuliakan diri kamu, membantu orang lain, maka Allah akan beri keberkatan kepada kamu. Tapi kalau kamu ambil harta itu dengan tujuan untuk berlagak, menunjuk kepada orang, mempamir-pamirkan kepada orang, kamu tidak akan dapat keberkatan padanya. Kamu akan jadi seolah-olah seorang yang makan tapi tak kenyang-kenyang. Kata-kata Nabi itu masuk ke dalam hati Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu arda. Selepas daripada peristiwa itu, dia merasa sangat malu terhadap dirinya, tuan-tuan. Sampailah selepas itu dia tidak pernah mengambil sesuatu pun daripada pemberian orang, walaupun dia terlibat dalam peperangan. Tapi kena ingat, Hakim bin Hizam ni orang kaya, sahabat yang kaya, ya. Jadi berlaku peperangan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai contoh, dia terlibat dalam barisan mujahidin, dapat harta pembahagian ghanimah, dia tidak ambil. Zaman Sayyidina Umar, peperangan berlaku dan pembukaan negara-negara, harta banyak diberikan kepada mujahidin, juga dia tidak ambil. Sampai Sayyidina Umar terpaksa buat pengumuman untuk mengetahukan kamu semua, harta yang ditinggalkan ni milik Hakim bin Hizam, dia tidak datang ambil, walaupun dia terlibat bersama-sama. Kerana dia mendengar pesan Nabi tadi, dia merasa sangat malu pada dirinya dan tidak ambil apa-apa lagi daripada pemberian orang. Dia bersifat dengan qanaah. Qanaah ni yang susah ni, tuan. Ya, qanaah iaitu orang yang tidak melihat apa-apa pada tangan manusia, dia melihat apa yang di sisi Allah itu jadi keutamaan. Tapi tidak ada salahnya dalam hidup pun kita lihat, ya, Nabi SAW pun menerima hadiah daripada orang yang beri. Itu yang paling aula. Jadi jangan sampai keadaan kita, kadang-kadang kita mampu untuk berkeadaan demikian, tapi anak-anak kita tidak mampu. Maka kalau orang ambil dengan penuh keikhlasan, orang beri kepada kita dengan kebaikan, orang ni pula orang yang memang orang baik-baik di keluarga, tak ada masalah untuk kita ambil. Ya, untuk kita terima bantuan yang diberikan. Dan dalam Islam ni, tadi saya ada jelaskan soalan Kak Yat tadi berkaitan dengan bagaimana nak beri kepada orang yang keutamaan memberi, kata Imam Ghazali. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa. Artinya dalam hidup, kalau engkau melihat ada orang yang betul-betul memerlukan ni, ya, ukuran kalau kamu lihat dalam Kuala Lumpur ni, memanglah pendapatan bawah sekian-sekian ni miskin dianggap. Dahlah pendapatan bawah daripada skala itu, keluarganya pula besar. Ya, jadi kita melihat segala demikian, perlu untuk kita beri bantuan kepadanya. Maka ini adalah dalam senarai keutamaan untuk kita berikan perhatian, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi boleh saya lanjutkan sikit lagi boleh sikit, Ustaz, berkaitan dengan bentuk-bentuk sedekah ni tadi yang tak selesai. Lihat lagi, ala kulli nafsin fi kulli yawmin tala'at fi syamsu sadaqatun minhu ala nafsihi. Ada banyak lagi peluang untuk melakukan sedekah ni, antaranya takbir, tasbih, itu subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid, alhamdulillah, istighfar, ya, astagfirullah, amal ma'ruf nahi munkar. Lagi kemudian membuang satu benda yang menyakitkan di jalan, tadi kita dah sebut. Dan kemudian wa tahdil a'ma wa tusmi'ul asama wal abkama hatta yafqah. Ni apa dipanggil? OT, occupational therapy. Apa tahu ke dah? Ini adalah guru ataupun orang yang bertanggungjawab untuk menjaga anak-anak di kalangan special needs. Faham? Ya. Orang mana dalam hadis Nabi telah menyatakan perkara yang lebih 1400 tahun lalu, tuan-tuan. Andai seseorang daripada kita belajar dalam OT dipanggil, ataupun speech delay, mengajar anak-anak ni tak boleh bercakap ataupun belum independen, jadi ada macam-macam perkara yang berlaku lah, autism dan sebagainya. Ini Nabi menyatakan ini satu sedekah. Kalaulah sesiapa di kalangan kita belajar bidang ni,
pergilah bekerja, dia merupakan peluang sedekah besar di sisi Allah SWT. Kita tak punya wang untuk bagi, tak mengapa, tapi kita jaga anak orang kat tadika, cikgu-cikgu, juga merupakan pahala sedekah. Nabi tekankan dalam hadis ni, tahu lagi apa? Ya, wa tadulul mustadil ala hajatin lahu qad alimta makanaha wa tas'a bi shiddati saqaika ilahfan al mustaghiz wa tarfa'u bi shiddati zira'ika ma dhaif. Kamu bantu orang itu keluar daripada masalahnya. Ya, contohnya orang tu mungkin di VSS kan, tak ada kerja, kita ajar dia untuk buat kek, untuk buat makanan, untuk buat roti canai sebagai contohnya. Tunjukkan kepada dia kaedah untuk survive dalam hidup. Alangkah banyaknya peluang-peluang. Ini orang berniaga online pun boleh hidup, sebagai contoh. Ini Nabi telah nyatakan bila, tuan-tuan? 1400 tahun yang lalu. Lagi apa? Ini satu perkara yang nyatakan, min abwabi sadaqah minka ala nafsika walaka fi jima'ika zawjataka ajrun. Dalam hubungan kamu suami isteri pun merupakan sedekah di sisi Allah Taala. Ya, kan itu sahabat yang mendengar perkara ini bertanya, wahai Rasulullah, adakah bersama dengan isteri pun merupakan sedekah, wahai Rasulullah? So, ya. Bila kamu bersama dengan isteri kamu yang halal untuk kamu, itu merupakan perkara yang halal, bagi kamu pahala. Sebaliknya, kalau kamu melakukan perkara yang haram bersama dengan perzinaan dan sebagainya, itu merupakan dosa, bukan? Kata Nabi. Jadi bersama dengan isteri itu merupakan satu perkara yang halal dan termasuk satu daripada bab sedekah. Kemudian Nabi menutup bicara Nabi dan mengatakan, walaupun kamu tak mampu buat ni semua, katalah semua yang kau senaraikan berbelas-belas ni kamu tak mampu juga nak buat. Apa solusinya? Nabi bagi, man istata'a minkum an yattaqin nara falyatasaddaq walau bi shiqqi tamratin. Sesiapa yang tak mampu buat benda ni semua, takkanlah separuh daripada buah tamar pun tak boleh. Bi shiqqi tamratin, tamar tu sebiji separuhnya, maknanya kecilnya. Ya, kalau kita pada hari Jumaat itu tak boleh nak ulur RM5, RM1, takkanlah tak boleh kan? RM1, Allahu Akbar. Kalau tak boleh memanglah Allahu Akbar, ya, susah nak sebutlah, tuan-tuan. Jadi ini adalah peluang untuk kita melakukan sedekah begitu banyak, berbelas-belas yang telah dinyatakan dalam hadis ni tadi. Peluang untuk melakukan sedekah, jangan bataskan ia hanya kepada wang ringgit ataupun keupayaan keuangan saja. Baik, rentetan daripada soalan Kak Iyad sebentar tadi, mungkin ada di antara kita juga yang pernah terlihat ataupun buat perkara tersebut, yang mana dia teringat kepada peristiwa sahabat Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa hijrah, ketika mana nak berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, infakkan seluruh harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pun kita tengok, kita nak ambil pengajaran, kita pun kata, aku pun nak buat macam itulah. Kalau ada orang meminta, aku nak bagi semua. Kalau ada orang memerlukan, aku nak bagi semua. Aku tak ada, tak apa, janji aku bagi untuk orang lain punya kesenangan. Jadi satu lagi soalannya, konsep ini adakah juga betul memberi seluruh apa yang ada untuk membantu orang lain sampai tak memikirkan pun diri sendiri ada lagi ataupun tidak bahagian untuk digunakan? Silakan Datuk. Sama ada dalam perangan Uhud atau perangan Tabuk, yang mana menyaksikan umat Islam pada masa itu memang betul-betul sukar, sama ada Uhud ataupun Tabuk, mengikut persisian para ulama seperti disebut oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, seorang ulama sirah yang terkemuka, iaitu Nabi telah menyuruh para sahabat, amarana Rasulullah SAW an tasaddaq. Nabi telah menyuruh kami untuk bersedekah, memerintahkan kami untuk bersedekah bagi tujuan jihad. Maka kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, al-yaum sa'asbiqu Abu Bakrin, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Maka Nabi pun bertanya kepada aku, wahai Umar, apa yang kau sedekahkan? Beliau berkata, abqaitu mithlahu ma'ahum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, saya tinggalkan untuk keluarga saya sebanyak apa yang saya berikan untuk Islam. Maknanya separuh. Maka tiba-tiba Nabi pun bertanya kepada Abu Bakar, last sekali, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, taraktullaha wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, wahai Rasulullah SAW. Maka kata Umar Khattab radhiyallahu anhu, mulai hari itu aku pun berfikir bahawa wallahi la asbiquhu ila syai'in abadan, aku tidak akan mampu mengatasi Abu Bakar lagi selepas itu, walau apa juga keadaan sekalipun. Memang tak boleh nak mendahului Abu Bakar. Hadis ini menjadi satu perhitungan yang menarik. Sebagai contohnya, Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahawa para ulama mengharuskan kita menyedekahkan seluruh harta kita untuk Islam, tetapi berhati-hati, awasi kemampuan diri kita sendiri, kerana rahimallahu man arafa nafsahu fawaqafa indah. Semoga Allah merahmati seorang Islam itu bila dia tahu kemampuan dia yang sebenar dan dia berhenti di situ. Kerana ada berlaku kes Abu Talha yang telah menyedekahkan hartanya, Nabi ambil harta itu, tanah yang mahal itu, tanah yang strategik itu, Nabi kembalikan kepada keluarganya semula.
bagi menunjukkan kepada kita ada insan yang memang mampu bagi sedekah semua harta, dia tidak ada perkembangan langsung, keluarganya pun tak mungkin-mungkin, tapi ada orang yang tidak mampu begitu. Nanti bila ayah berikan, akhir nanti anak-anak yang tinggal bercerita, tak tengok tanah ujung kampung tu tanah kita dulu tu, kenapalah ayah bagi, maka dia ungkit-ungkit. Jadi tuan-tuan, kata para ulama macam Ibn Hajar ni, bahawa membolehkan kita menyedekahkan seluruh harta yang ada pada kita dengan syarat kita mampu dan kita kuat emotionally dan spiritually, ya, physically, untuk mengalami situasi kehilangan harta itu. Tapi andai kita tidak mampu, keluarga kita pun dari kalangan yang tidak mampu, anak isteri kita akan mengungkit-ungkit kelak, maka tidaklah digalakkan berbuat demikian. Ya, hukumnya adalah makruh sebenarnya. Baik, terima kasih Al-Fadhil Datuk. Boleh sebenarnya nak infakkan seluruh harta, tapi lihat kepada kemampuan dan mungkin juga untuk keperluan ahli keluarga dan juga diri kita sendiri, itu yang perlu diutamakan. Baik, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita kembali duduk di meja perbincangan untuk kita teruskan ambil soalan-soalan di talian ataupun di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk kita jawab sehabis baik untuk pencerahan kepada penonton semua. Baik, berkenaan dengan sedekah yang berkualiti, biasanya kita dengar tentang zakat itu menyucikan harta. Dan ada pula yang bertanya bagaimana dengan sedekah? Bagaimana dia juga, adakah sedekah ini dapat menyucikan harta seperti mana zakat? Jadi jom kita tanyakan sedikit, dapatkan pencerahan dari Al-Fadhil Datuk. Silakan Datuk. Dalam surah Taubah Allah menceritakan bahawa khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada harta mereka sebahagian daripada sedekah untuk menyucikan diri mereka. Ya, menyucikan harta dan juga menyucikan dalaman. Dan zakat ni punya kelebihan tertentu dan sedekah pun punya kedudukan yang tertentu. Ya, kerana kedudukan zakat dengan sedekah ni ibarat sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Seperti dikatakan oleh Syekh Dr. Hasbi Siddiqi, kalau sembahyang fardu yang kita lakukan diiringi oleh sembahyang sunat, nafilah dan sebagainya, ba'diyah, qabliyah, maka demikian juga zakat adalah satu kewajipan, sedekah adalah satu benda yang disunatkan yang akan mencukupkan apa-apa yang kurang dari sudut zakat. Ya, macam sembahyang fardu yang kita lakukan ada kekurangan padanya, ditampung dengan sembahyang sunat. Puasa Ramadan kalau ada kekurangan padanya ditampung dengan puasa-puasa sunat. Maka demikian juga zakat, kalau ada kekurangan padanya ditampung oleh zakat ini ada kekurangan padanya ditampung oleh sedekah. Ada banyaklah bukti yang menunjukkan kepada kelebihan sedekah ni, menyucikan hati, menyucikan diri kita dari penyakit-penyakit. Kerana dalam hadis menunjukkan bahawa Nabi telah bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Ya, rawatlah pesakit-pesakit kamu dengan sebab melakukan sedekah. Ada seorang sahabat Nabi, seperti disebut oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Tuhfatul Zakirin, kumpulan hadis-hadis motivasi untuk sedekah sebagai contohnya, yang menceritakan ada puluh-puluh kelebihan sedekah ni tadi. Maka antara peristiwa yang berlaku, seorang sahabat Nabi ni dia mengalami penyakit tak boleh kencing. Ya, ada prostate failure. Maka si anak datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ya saya tak boleh buang air kecil Rasulullah. Rasulullah menyuruh anak ini supaya kembali ke rumah, beritahu pada ayah sedekah. Anak dia pulang ke rumah, beritahu ayah kena sedekah ya. Ayahnya bersedekah, masih tak boleh buang air kecil. Datang kali kedua kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah saya masih tak boleh buang air kecil Rasulullah. Ya, dipanggil sebagai nawasir, maknanya penyakit ini kalau tak dirawat dia jadi bawasir. Orang Melayu panggil bawasir, bahasa Arab ni bawasir. Jadi akhirnya datang jumpa Rasulullah kali kedua, Rasulullah SAW pun menyuruh lagi sedekah. Pergi pulang ke rumah, cakap ayahmu sedekah lagi. Pergi kali ketiga, ayah kena sedekah ya. Rasulullah pesan, sedekah kali ketiga barulah boleh buang air kecil. Jadi ini membuktikan kepada kita bahawa sedekah mempunyai peranan yang sangat ajaib untuk merawat penyakit-penyakit yang berlaku. Demikian juga pada zaman Abdullah bin Mubarak yang saya ceritakan tadi, ya, merupakan syekh, imam, mujahid, muhaddis, mufassir yang terkemuka ni, bahawa datang kepada Abdullah bin Mubarak seorang yang mengadu kepadanya, berkata, Tuan Guru, saya dah pergi jumpa dengan ramai doktor, mata saya tak nampak Tuan Guru, mata ni ada nanah.
Pergi banyak doktor pada masa itu tak boleh rawat. Jawapan Abdullah Mubarak, kau tahu tak kat tempat sekian-sekian ada mereka memerlukan air, memerlukan telaga. Kau pergi ke sana, kau infakkan jumlah wang yang mencukupi untuk mereka menggali telaga. Maka si fulan ni pun buat. Dia pergi ke tempat yang dimaksudkan, dia pun berderma macam derma gali air untuk keluarkan air bersih bagi bekalan penggunaan penduduk setempat. Maka dengan barakah kerja yang dilakukan itu, sedekah yang dibuat mengalirkan air itu, Allah alirkan kembali air matanya dan dia kembali boleh melihat. Subhanallah. Ya, ini di antara faedah kelebihan yang ternyata disebutkan oleh para ulama yang ramai, keutamaan bersedekah. Kalau zakat tadi menyucikan harta, sebenarnya sedekah yang kita lakukan menyucikan diri kita dalaman dan luaran, penyakit-penyakit mazmumah dan penyakit-penyakit fizikal insya-Allah dapat dirawat dengan sebab sedekah yang istiqamah yang kita lakukan. Tapi jangan pula ketika kita sedekah jangan bila aku nak baik penyakit, jangan macam tu tuan-tuan. Ya, kita beribadah kepada Allah ni dengan kepastian, dengan rasa kesenukan, dengan rasa apa dia? Ikhlas, ketaatan kepadanya. Bukan kita menuntut satu perkara dan kita nak kembali macam kita nak bisnes pula dengan Allah. Kalau ni mesti dapat ni, bayar banyak mesti dapat. Tak boleh tuan-tuan. Dengan Allah menentukan segala-galanya. Kita ikhtiar namanya. Baik, terima kasih Al-Fadhil Datuk. Itu jawapan untuk persoalan adakah sedekah itu juga boleh dianggap seperti mana zakat yang menyucikan harta. Zakat menyucikan harta, sedekah menyucikan jiwa dan amalan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, itu tanyalah Ustaz. Ya, silakan soalan. Saya Nur Hidayah binti Saifuddin dari Kota Baru. Puan Hidayah, silakan soalan. Soalan saya, adakah dikira sedekah berkali ini jika dia berasa risau, mungkin lepas dia dah bersedekah tapi rasa risau tak cukup was-was lepas ni. Adakah dikira berkualiti jika masih merasa risau dan was-was? Soalan saya. Baik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga diucapkan kepada sahabat kita Puan Nurul Hidayah Saifuddin. Katanya sedekah tapi lepas sedekah tu rasa risau. Rasa macam alamak terbagi lebih pula. Dia rasa risau tak cukup ke, terbagi lebih ke, rasa macam dia risau tu datang. Jadi adakah itu juga berkualiti, Datuk? Silakan. Allah menyatakan wa yu'tuna wa qulubuhum wajilatun annahum ilaina la yurja'un. Dalam ayat ini mengatakan bahawa antara sifat orang beriman ini bila melakukan satu amalan, hati dia rasa gusar. Wajilatun, hati dia rasa macam risau, rasa macam dia buat satu benda ni Allah terima ataupun tidak. Dalam hidup ni kita kena ada sifat namanya apa dipanggil sebagai khauf dan juga raja. Ya, raja maknanya kita mengharapkan, khauf kita merasa takut amalan kita tak diterima oleh Allah SWT. Kata Imam Ghazali, ini umpama seperti burung bagi seekor sayap bagi seekor burung, sayap kanan, sayap kiri. Kita melakukan satu perkara dalam keadaan, ya Allah, aku dah buat yang terbaik tapi aku tak tahu kau terima ataupun tidak, ya Allah. Maka dalam hati tu rasa gundah, rasa macam resah, rasa macam gelisah. Ya Allah, ya Tuhan, apa yang aku lakukan ni ikhlas ke ataupun tidak, aku serahkan kepada Engkau. Maka ni di antara penilaian hati kita yang kalau ada sifat seperti ini, ada check and balance, dia menandakan ibadah kita merupakan ibadah yang berkualiti insya-Allah di sisi Allah SWT. Jadi mudah-mudahan bila kita buat satu perkara ni, selalu kita kena muhasabah diri balik semula dan lihat, ya Allah, keluarga aku yang susah ni aku bantu banyak ni je, rasa macam tak patut sangat ni. Adakah aku bagi setakat ni padahal aku mampu bagi lebih. Jadi rasa risau dan juga muhasabah diri seperti itu sangat perlu supaya kualiti amalan kita dari masa ke masa dapat dipertingkatkan. Baik, risau dengan amalan yang dilakukan, bukannya risau itu berkenaan dengan diri sendiri, tapi risau itu adalah takut-takut apa yang dilakukan itu tidaklah seperti mana yang dihajatkan untuk kebaikan kepada amalan tersebut. Dan kita lihat soalan di Facebook, cantik soalannya. Katanya dari Marni Mahayudin. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nilai sedekah seseorang yang masih lagi berhutang? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Puan Marni atas soalan yang ditanyakan. Dia bersedekah tapi dalam masa yang sama hutang ada belum lagi selesai, tapi rajin pula bersedekah katanya. Bagaimana keadaan tersebut? Silakan.
ada dua bentuk hutang. Yang pertama, hutang yang wajib ditunaikan dengan segera. Oleh demikian, maka hutang yang wajib dibayar ini adalah menjadi perkara yang penting, prioriti dalam hidupnya. Tetapi ada hutang yang bersifat bayaran mengikut kadar yang telah ditentukan, waktu yang ditentukan, bayar secara ansuran sebagai contohnya. Kita berhutang dengan ibu kita, tak apalah nak, kau besok ada duit bayarlah sikit, RM1,000 sebulan ke, RM10,000 ni 10 bulan habislah, mak kita cakap pada kita contohnya. Maka kita bolehlah bersedekah dalam keadaan tuntutan bayar hutang itu tidaklah berlaku secara drastik. Tetapi kalau kita berhutang dengan orang, kemudian kita tangguhkan pula bayaran walaupun kita mampu, sedekah pun galak juga. Ini satu perkara yang silap sebenarnya. Matlul ghani zulmun. Kalau kita sengaja melambat-lambatkan bayar hutang padahal kita mampu melaksanakannya, kita sengaja menangguh-nangguhkan, lepas tu kita sedekah pun pada masa itu keutamaannya tidak berlaku. Takut-takut kita berdosa kerana mendahulukan perkara yang hukumnya sunat, meninggalkan perkara yang wajib. Faham? Macam ada sebahagian orang lah, bahawa kita pergi ke ofis, kalau bos itu bagi kita sembahyang sunat duha berapa minit, agak-agak 5 minit 5 minit 10 minit pun okey lah, da'i campur doa sekali. Campur doa sekali. Tapi kalau dah 1 jam dulu tak balik-balik fulan, lepas tu telefon tak angkat-angkat, orang telefon ni sekarang masih sibuk, kenapa tengah sibuk sembahyang duha? Orang ni tersilap, dia buat benda yang sunat, dia abaikan kewajipan. Faham? Perkara yang wajib atasnya, tanggungjawab menyelesaikan kerja dan sebagainya. Betul. Gitu juga dia berpuasa sunat, hari-hari hitam, hari-hari putih kan. 13, 14, 15 tu hari putih lah. 28, 29, 30 atau 28, 29 tu hari hitam lah. Dia puasa. Lepas tu dah puasa, pergi ofis lemah, longlai, tak selesaikan kerja. Dia buat benda yang sunat, dia abaikan perkara yang wajib. Jadi demikian juga orang yang berhutang, lihat konteks hutang kita, adakah hutang yang perlu disegerakan atau hutang yang diberi kebenaran untuk kita bayar secara beransur-ansur tadi. Jadi kedua-dua mempunyai hukum yang berbeza. Betul, lihat kepada hutang tersebut, adakah ianya perlu disegerakan ataupun ianya ada tempoh masa yang selesa untuk dilangsaikan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali untuk teruskan perbincangan. Terima kasih bagi anda yang terus setia. Saya yakin banyak nota-nota penting sudah dapat pada hari ini dicatat di buku nota. Pastikan kita catat sehabis baik, kita ambil, rumuskan, ringkaskan, dan kalau boleh kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita di media sosial ataupun di mana-mana ruangan supaya semua beroleh manfaat untuk perbincangan kita pada hari ini tentang sedekah yang berkualiti. Kalau letak di Facebook tu, jangan lupa untuk tag kita di Tanyalah Ustaz TV3. Cantik. Baik, terus kepada soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Hasnoin Wahid. Katanya, Assalamualaikum. Kepada mereka-mereka yang suka menginfakkan harta dan wang ringgit mereka kepada yang memerlukannya, bagaimanakah caranya sumbangan kita itu tidak menjadi bualan dan fitnah di dalam masyarakat? Mohon pencerahan dari Datuk. Terima kasih. Terima kasih juga Tuan Hasnoin Wahid atas soalan yang ditanyakan. Nak sedekah tapi tak nak jadi bualan, tak nak jadi fitnah, ada tak caranya? Silakan Datuk. Pertama sekali, sifat orang beriman ni bila melakukan ketaatan seperti yang saya sebutkan tadi, ayat ke-60 surah Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma ataw qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, iaitu mereka yang beri kemudian hati mereka takut. Kata Imam Ahmad dalam musnadnya, perkara ini berkaitan dengan sifat dan juga sikap orang beriman waktu melakukan infak. Dia merasa takut apakah Allah terima ataupun tidak. Dia cuba buat yang terbaik dan cuba untuk menyembunyikan, lepas tu dia duduk termenung. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri kepada kamu makan bukannya kami nak balasan. Kami nak balasan daripada Allah SWT. Dilakukan dengan penuh tertib, penuh keikhlasan, bersembunyi, dan kemudian muhasabah diri apakah Allah terima atau tidak. Ini antara rukun-rukun penerimaan amalan di sisi Allah SWT. Dalam masa yang sama, kadang-kadang satu kebaikan tu sukar untuk disembunyikan, maka dia pun menjadi hebahan, disebarkan orang, disebut orang, siapa yang derma kapek kat masjid tu? Dia tak mahu orang tahu.
Tapi ada je orang yang tertentu yang mendedahkan kebaikan tersebut. Betul. Kalau ini berlaku dai Ya. dan tuan yang bertanya, maka ini disebut dalam hadis Tirmizi, Nabi bersabda, tilka ajil busyral mu'min. Kata Nabi kita SAW, itu merupakan satu tanda petanda Allah terima amalan itu dan Allah sengaja menjadikan ia makruf, ia diketahui oleh semua orang. Ya, jadi bila satu perkara kebaikan yang kita lakukan tersebar, kita tak mau tersebar tapi dia disebarkan, anggaplah ia satu hadiah daripada Allah di dunia sebelum akhirat. Macam tu jadi itu sebab apa dia, antara doa yang Nabi kita SAW selalu amalkan, kan, Allahumma la, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengamalkan sebagai contohnya, Allahumma la tu'akhizni mimma yaqulun waghfir li fima la ya'lamun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku dalam keadaan orang memuji aku macam-macam hal, melihat kebaikan-kebaikan aku, tapi sebenarnya banyak lagi kelemahan aku yang kau tutupkan, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, tentulah malu aku dibuatnya, rendah martabat aku, tapi engkau tinggikan aku kerana engkau tutup aib aku. Kita ni semua nampak baik sebab Allah tutup aib kita, maka menjadi tanggungjawab kita untuk tutup aib orang lain. Betul. Ya, jadi bila kita mendengar sesuatu perkara yang kurang baik, kurang tepat, belum lagi dipastikan, maka elakkan kita daripada menyampaikan perkara semikian. Ya, tuan-tuan perempuan dimuliakan Allah. Jadi ini antara perkara-perkara yang penting untuk kita fahami. Ketika melakukan kebaikan, sembunyikan, jadikan dia hanya untuk Allah Taala saja. Kata anak-anak murid Imam Malik, pada zaman Imam Malik duduk di Madinah, ada ramai orang lebih alim daripada Imam Malik yang menjadi guru kepada Imam Syafi'i itu. Ramai orang lebih alim daripadanya. Tetapi kenapa Imam Malik yang masyhur? Jawapan mereka, kerana Imam Malik ni terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dia buat, dia sembunyikan. Dia tak mahu orang tahu. Dia akan sembunyikan sedaya upaya. Maka dengan sebab dia menyembunyikan kebaikan amal salih yang dilakukan itu kerana Allah semata-mata, maka Allah meninggikan darjatnya lebih daripada ulama-ulama lain yang sezaman dengannya. Subhanallah. Maka demikianlah kita dalam hidup ni, mintalah kepada Allah SWT supaya segala kebaikan kita Allah nilai, tak perlulah diketahui orang. Kalau orang tahu pun tanpa kita sebarkan, ia merupakan satu hadiah daripada Allah SWT. Subhanallah. Baik. Al-Fadhil Datuk, saya ada terbaca satu kata-kata dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya, bersedekah 1 dirham ketika mana kamu sihat dan juga ketika mana kamu merasa bakhil lebih baik daripada kamu bersedekah 100 dirham yang diwasiatkan ketika mana kamu akan mati. Jadi mungkin ada sesuatu yang cuba disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam kata-kata ini. Jadi mungkin Al-Fadhil Datuk boleh beri sedikit motivasi kepada penonton-penonton berkenaan dengan sedekah waktu sihat dan ketika mana bakhil lebih baik daripada yang diwasiatkan ketika mana hampir-hampir meninggal dunia. Silakan Datuk. Ya, dalam hadis sahih mengatakan bahawa tasaddaq wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhaful faqr. Sedekahlah kamu dalam keadaan kamu sedang sahih mana sihat. Syahih, kedekut. Kamu nakkan harta tu, kamu usaha penat-penat. Dan kemudian kamu takut ditimpa kemiskinan dan kamu takut mana takhaf faqra wa ta'mul ghina. Kamu harap kamu jadi lebih kaya lagi dengan harta yang kamu ada. Jangan bersedekah waktu memang kamu telah sakit. Dan kamu letakkan untuk fulan ada bahagiannya, untuk fulan ada bahagiannya. Padahal memang telah pun ditentukan dalam Islam ada sistem faraid untuk pembahagian kepada golongan-golongan tersebut. Jadi maknanya dalam hidup ni tuan-tuan, memanglah kita kena lawan hawa nafsu. Ini namanya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pada penghujung surah Al-Ankabut Allah menyatakan demikian, orang yang sentiasa bermujahadah untuk melawan hawa nafsunya, maka kami akan pasti membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan hidayah yang lain. Lihat ya, seorang yang cuba untuk melakukan ketaatan dalam bentuk sedekah ni, maka Allah akan beri kepada dia banyak kelebihan. Allah beri pada dia tubuh yang sihat, Allah beri pada dia pasangan yang salih-salihah, Allah beri pada dia anak-anak yang berbakti, Allah beri kepadanya rezekinya tak banyak tapi cukup, Allah beri padanya hati yang lapang. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa perkara sedemikian dilakukan kerana Allah SWT, maka Allah bukakan untuknya pintu-pintu yang lain dipanggil sebagai walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Allah bukakan banyak lagi peluang untuk kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Lagi dai sebenarnya penting untuk kita nyatakan kat sini
bahawa sedekah ni punya banyak kelebihan. Ya, Ia seperti disebut oleh Al-Imam Syaukani dalam Tuhfatul Zakirin. Yang pertama sekali, sedekah ini mampu memadam kemurkaan Allah SWT kepada kita. Inna sedekah tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dilakukan secara sedekah sirri, sedekah yang kita lakukan secara bersembunyi-sembunyi itu akan memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Macam kisah Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar ni melihat, mengetahui ada seorang perempuan yang dijaga oleh Abu Bakar sebelum menjadi khalifah lagi. Disediakan makan minumnya, perempuan ni buta Maka Sayyidina Umar datang ke rumah perempuan itu selepas Abu Bakar keluar. Agak-agak sebelum subuh dia sudah datang menguruskan wanita tersebut. Sampai saja ke rumah perempuan itu, dia pun bertanya kepada ibu tua itu, siapa yang datang berkhidmat untuk tuan, untuk ibu. Ibu ni jawab, saya tidak tahu, dia hanya mengatakan nama dia Abdullah. Sayyidina Umar tahu yang melakukannya Abu Bakar, dia mengatakan namanya Abdullah. Dah berapa lama dia buat demikian, wahai ibu, makcik? Ibu ni katakan sudah lebih 10 tahun. Sudah lebih 10 tahun. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, wallahi laqad at'abta al-khulafa allazina ja'u min ba'dik. Wahai Abu Bakar, engkau telah meletakkan satu tradisi yang akan menyusahkan kami yang datang selepasmu sebagai penggantimu kelak. Tengok kesungguhan Abu Bakar untuk bersedekah, membantu orang dalam keadaan orang tidak tahu. Yang kedua, orang melakukan sedekah ni Allah akan selamatkan wajahnya daripada api neraka. Ittaqun nara walau syikki tamratin. Takutilah neraka walaupun dengan separuh daripada biji tamar. Hadis yang telah kita bincangkan tadi. Yang ketiga, orang bersedekah ni akan duduk di bawah arasy Allah SWT, seperti hadis yang pertama yang kita bentangkan. Yang berikutnya, sedekah akan menghilangkan penyakit-penyakit daripada diri kamu, seperti yang telah kita bawakan kisah dikemukakan tadi. Innal mutasaddiq tad'u lahul malaika bil barakah wa ta'wid min Allah. Orang yang bersedekah ni didoakan malaikat kebaikan. Allahumma ati munfiqan khalafan. Doa para malaikat setiap hari, wahai mereka yang rajin bersedekah, Allah akan beri gantian yang lebih baik untukmu. Yang keenam, sungguhnya dalam syurga besok ada pintu khas untuk orang bersedekah, namanya babu sedekah. Kalau orang berpuasa, ada pintu puasa, namanya babu rayyan. Betul. Tapi orang yang rajin sedekah akan dapat masuk ke syurga melalui pintu sedekah. Yang ketujuh, sedekah ini menambahkan harta. Mana qasamalu min sedekah. Harta tidak akan kurang dengan sebab sedekah. Yang mengurangkan harta kerana masuk skim cepat kaya. Betul tak? Itulah sekali fras. Lepas tu fras Kemudian apa lagi? Sedekah akan menyebabkan hilangkan balak daripada kehidupan kita dan menyelamatkan seorang daripada mati yang menakutkan, mati yang mana payah, mati yang mengejutkan, masari usuk, kesudahan yang buruk untuk seseorang. Kemudian kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada orang lain, maka Allah akan selamatkan seseorang yang mati dalam keadaan baik apabila dia rajin bersedekah. Lagi apa lagi? Ini melatih diri untuk bersifat dengan sifat kepimpinan sebenarnya. Orang yang rajin sedekah sebenarnya dia tinggi, dia mulia. Dia melatih dirinya untuk mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dan orang sedekah mendapat doa para malaikat seperti yang dinyatakan tadi. Dan sedekah menyebabkan hujan turun, rezeki datang, keberkatan. Kalau sedekah itu bersifat jariah pula, selepas kematian nanti akan menjadi peneman dalam syurga. Sedekatun jariyatun, doa yang anak yang saleh, sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Inilah di antara kelebihan-kelebihan kita melakukan sedekah, seperti dinyatakan dalam banyak hadis dan juga ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Subhanallah, dengan apa yang dikongsikan sebentar tadi sebenarnya dapat memotivasikan kita, bukan sekadar kita mengetahui apa yang dimaknakan dengan sedekah yang berkualiti, tapi juga kita tahu apa yang dimaksudkan dengan kelebihan dan keistimewaan bagi mereka yang gemar bersedekah, yang bukannya dia kata tak sayang pada harta, dia sayang pada hartanya dan dicinta pada hartanya, tapi dia ingat apa yang dipesan oleh baginda Nabi SAW, yang harta kamu bukanlah yang kamu simpan di atas dunia, tapi adalah apa yang kamu telah infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ia akan tetap menjadi milik kamu sampai di negeri akhirat. Itu atas perbincangan kita. Jadi yang Ustaz kongsikan kepada kita sebentar tadi sebagai kesimpulan perbincangan kita, pelan untuk penonton-penonton, dan kita tutup dengan doa. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Sebelum terlupa sikit lagi boleh sikit. Silakan. Yang terakhir sekali tuan-tuan, sebenarnya sedekah ni juga digalakkan untuk kita beri kepada binatang. Dan sedekah juga digalakkan untuk kita beri kepada orang bukan Islam sekalipun. Kerana ketika datangnya ibu kepada Asma binti Abi Bakar ke Madinah dalam keadaan dia masih lagi kafirah, maka dia ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak saya bantu mak saya? Jawapan Nabi, ya. Sili ummaki, ya, sambunglah silaturahim, buatlah baik apa sahaja untuknya. Bukti kepada kita galakan untuk kita melakukan sedekah ni walaupun kepada
manusia yang bukan Islam sekalipun. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أكثر مالنا وولدنا وسع لنا في دارنا وبارئنا بما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Hilman dengan bintang ilmuwan kita Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dengan topik perbincangan fiqh ubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan terus menonton. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.